Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi walaupun masih lagi dalam PKP. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton dalam FB Live. Saya Profesor Madya Dr. Hadi Yasran bin Abdul Aziz dari Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, dilantik sebagai ahli jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu. Dan program pada kita pada petang ini ialah ceramah umum jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu yang bertajuk tulisan Jawi, isu agama atau bahasa. Itu persoalan dia. Jadi tajuk kita seperti mana yang telah diwar-warkan dalam Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, itu tulisan Jawi, isu agama atau isu bahasa. Itu yang kita nak tahu. Walaupun dikatakan bahawa isu Jawi ni agak dah reda, dah sejuk, bukan nak panaskan kembali, tetapi ini ada satu pembicaraan ataupun satu kajian yang saya buat, secara ilmiah yang ingin saya kongsikanlah dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton FB Live Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Jadi sebenarnya isu ni mungkin agak dekat juga dengan kita, sebab kadang-kadang saya sendiri pun pernah saya pergi dengar ceramah, dia mengatakan bahawa tulisan Jawi ni isu agama, kan. Kita mesti mempertahankan tulisan Jawi kerana ini adalah tulisan bagi agama Islam, kan. Jadi kadang-kadang kita pun pernah dengar macam tu. Okay, terima kasih atas komen-komen yang diberikan. Saya cuba adjust suara saya memang perlahan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam siapa yang melihat FB saya ada kongsikan soal selidik tentang isu tulisan Jawi. Cuma saya tak letaklah tajuk isu agama atau bahasa. Saya letak isu tulisan Jawi sahaja. Dan di dalam soalan-soalan tersebut, dia sebenarnya menjurus kepada persoalan tulisan Jawi, isu agama atau bahasa. Tajuk kita pada petang ini ya. Jadi saya menggunakan slide PowerPoint PowerPoint untuk menjelaskan isu berkaitan dengan tulisan Jawi ini. Jadi dalam pengenalan tu saya ada sebutkan bahawa tulisan Jawi ini telah terbukti menjadi tulisan rasmi di Malaysia selama 717 tahun. Jadi kalau kita kira daripada tahun 1303 Masihi itu sehingga sekarang, kenapa saya kira sehingga sekarang? Adakah sekarang ini masih lagi menjadi tulisan rasmi? Ini kita akan tengok nanti perbincangan nanti dalam apabila sampai ke tajuk yang berkenaan lah. Okey. Jadi tulisan Jawi ini sebenarnya telah digunakan selama 717 tahun dan masih lagi dapat bertahan sehingga sekarang. Masih lagi terdapati orang menggunakan tulisan Jawi ini. Dan akhir-akhir ini kita dapati sudah ada kesedaran untuk menghidupkan kembali tulisan Jawi ini, dan kita boleh tengok di Facebook, kita boleh tengok di Instagram, kita boleh tengok di WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sudah banyak orang yang menulis tulisan Jawi ini untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu. Okey. Jadi tulisan Jawi ini telah termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan yang dinyatakan sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan.
Jadi itu yang kita akan tengok nanti apabila sampai tajuk berkenaan lah. Okey. Jadi dia punya soalan yang saya kongsikan ataupun saya minta supaya dijawab menggunakan Google Form, borang Google. Saya cuma sediakan 10 soalan. Sekejap saja jawab dan ada komen dia kata jawab dalam masa 1 minit je. Jadi soalan cukup mudah. Soalan saya bagi tu dalam masa 5 hari. Dalam masa 5 hari 7,000 lebih orang yang telah responden yang telah memberikan maklum balas dalam Google Form tersebut. Okey. Jadi dalam soalan borang Google itu ada 10 soalan. Soalan 4 hingga soalan 8 dia berkait isu agama, isu bahasa. Selebihnya isu agama. Jadi ada 5 soalan berkaitan dengan isu bahasa, ada 5 soalan berkait dengan isu agama. Okey. Okey. Jadi soalan yang pertama ialah tentang pengguna tulisan Jawi. Siapa dia pengguna tulisan Jawi? Saya fokus apabila kita nak tengok sama ada di isu agama atau isu bahasa, kita tengok siapa pengguna dia, orang Islam ataupun bukan Islam. Okey. Jadi di Malaysia kebanyakan pengguna tulisan Jawi ialah orang Islam. Kebanyakannya memang orang Islam lah. Saya tak ambil, saya ada juga tanya soalan tentang Melayu ataupun bukan Melayu, tetapi oleh kerana apa yang kita nak bincangkan ini adalah berkaitan isu bahasa atau isu agama, maka saya lebih fokus kepada pengguna Islam dan bukan Islam sahaja. Okey. Saya akan fokus daripada awal sehingga akhir kepada Islam dan bukan Islam, sebab kita nak tahu itu isu agama ataupun bukan isu agama. Okey. Okey, walaupun kebanyakannya kita dapati pengguna tulisan Jawi di Malaysia ini adalah orang Islam, tapi kita dapati daripada golongan bukan Islam pun banyak menggunakan tulisan Jawi. Kalau kita tengok di papan nama kedai, di restoran, bungkusan makanan dan sebagainya dimiliki oleh orang bukan Islam. Jadi kajian yang saya buat mendapati 56.2 rakyat Malaysia berpendapat bahawa pengguna tulisan Jawi tidak terhad kepada orang Islam sahaja. Sebaliknya, selebihnya berpendapat sebaliknya. Okey. Jadi maknanya lebih ramai yang berpendapat bahawa tulisan Jawi ini tidak terhad kepada orang Islam. Nanti kita tengok dia punya graf. Graf. Okey. Okey, ini kalau kita tengok boleh tengok graf. Kita dapati pengguna tulisan Jawi ini, soalan dia ialah tulisan Jawi hanya digunakan oleh orang Islam. Jadi jawab sama hanya setuju atau tidak setuju, dan kita dapati orang Islam tidak setujulah. Ramai yang tidak setuju, 73%, hampir 74% yang tidak bersetuju, manakala kita tengok sebaliknya yang bukan Islam lebih kepada dia setujulah. Dia setuju. Jadi kita ambil kedua-dua data ni, kita ambil purata. Jadi purata kita dapati masih lagi banyak yang tidak setuju. Okey, seterusnya kita lihat kepada isu siapa pelajar tulisan Jawi. Maknanya adakah hanya orang Islam sahaja yang sesuai belajar tulisan Jawi ataupun dia terbuka kepada semua agama. Jadi kalau kita tengok laporan Penyata Razak 1956 mencadangkan supaya tulisan Rumi digunakan dalam mata pelajaran bahasa kebangsaan
dengan syarat diadakan pelajaran Jawi bagi murid-murid Islam. Saya sengaja menghitamkan murid-murid Islam tu, mana kat situ kita dapati seolah-olah itu dah menjadi isu agama sejak sebelum merdeka lagi. Sejak laporan penyata Razak lagi, dinyatakan bahawa pelajaran Jawi ini hendaklah diajar bagi murid-murid Islam. Jadi akibatnya, dua mata pelajaran telah diperkenalkan, iaitu mata pelajaran bahasa kebangsaan dan mata pelajaran bahasa Melayu. Ada dua. Bendanya sama je. Satu, bahasa kalau kita tengok kat situ, bahasa kebangsaan yang tiada komponen Jawi di dalamnya dijadikan mata pelajaran wajib lulus pada semua peringkat persekolahan. Jadi bahasa kebangsaan ni wajib lulus, tapi yang bahasa Melayu yang ada komponen Jawi ni tak diwajibkan. Jadi dia hanyalah untuk mengajar murid-murid Islam. Jadi sebab itulah bermula sejak daripada kita mencapai kemerdekaan lagi, sudah ada persepsi bahawa tulisan Jawi ini untuk murid-murid Islam. Okey. Jadi kalau kita, walau bagaimanapun kita dapati pada waktu itu sehinggalah tahun 1970-an, 60-an sehingga 70-an, awal 70-an. Walaupun dia diajar kepada murid Islam, dia ajar bersama bahasa Melayu. Jadi kat situ dia ada dua isu. Dia ada isu bahasa dan juga isu agama. Isu bahasa sebab apa? Sebab dia diajar dalam bahasa Melayu. Isu agama pula sebab dia diajar untuk murid-murid Islam je. Itu dia punya isu. Jadi sebab itu isu ni agak rumit juga untuk kita nak selesaikan macam mana. Okey, pada tahun yang sama juga buku teks mata pelajaran pengetahuan agama Islam juga ditulis Rumi. Sekitar tahun 70-an. Telah digunakan sehingga tahun 1982. 1982 itu penamat kepada KLSR. Kurikulum lama sekolah rendah. Okey, apabila kurikulum baru sekolah rendah dilaksanakan 1983, mata pelajaran Jawi mula diajar bersama mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi sampai sekarang lah diajar bersama pendidikan Islam. Okey, walau bagaimanapun di peringkat institusi pengajian tinggi tulisan Jawi diajar di bawah program bahasa Melayu. Jadi apabila pelajar ni dia mengambil kursus ataupun program bahasa Melayu, mereka akan belajar Jawi di bawah program bahasa Melayu, bukan lagi pendidikan Islam. Jadi kita tengok ada perbezaan sistem pendidikan kita di peringkat sekolah dengan di peringkat universiti. Tapi di peringkat universiti itu siapa yang mengambil program bahasa Melayu sahaja ataupun kesetaraan Melayu, baru dia akan belajar sistem tulisan Jawi ataupun kursus-kursus yang berkait dengan tulisan Jawi. Okey, kajian yang saya buat mendapati 84.1% daripada kalangan orang Islam dan 50% dari kalangan orang bukan Islam tidak bersetuju bahawa tulisan Jawi hanya sesuai dipelajari oleh orang Islam. Maknanya kalau kita ambil dari segi purata rakyat Malaysia yang bersetuju tulisan Jawi hanya sesuai dipelajari oleh orang Islam hanya 33% sahaja. 33%. Kalau kita tengok orang bukan Islam sendiri pun dia 50-50. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Mana 50% setuju. Mata pelajaran Jawi ini dimasukkan dalam mata pelajaran sesuai dipelajari oleh orang bukan Islam. Maknanya dia sesuai dipelajari oleh orang Islam dan bukan Islam. Maknanya 50 setuju, 50 tak setuju. Maknanya mereka, sebahagian daripada mereka bersetuju bahawa tulisan Jawi ini sesuai dipelajari oleh orang bukan Islam. Sebab itu kita di universiti tidak ada masalah untuk mengajar sistem tulisan Jawi ini bagi kepada mereka yang bukan beragama Islam, kerana mereka faham bahawa tulisan Jawi ini adalah sebahagian daripada bahasa Melayu dan boleh dipelajari oleh semua kaum, semua agama. Okey.
Jadi kemudian itu dari segi siapa pelajarnya, adakah orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi kita nak tengok sekarang ni dari segi adakah tulisan Jawi ini hanya digunakan untuk hal ehwal Islam saja, yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam saja. Tadi kita lihat, yang pertama tadi kita lihat dari segi penggunanya. Sekarang ni kita nak lihat dari segi penggunaannya macam mana. Okey, kita lihat dari segi sejarah. Kalau dari segi sejarah memang jelaslah. Kerana kita ada lebih daripada 110,000 manuskrip Melayu klasik bertulisan Jawi dalam pelbagai bidang di pelbagai institusi di dalam dan di luar negara. Maknanya manuskrip Melayu ni ada di merata-rata dunia lah. Di England ada, di Belanda ada, di Perancis, Jerman, Rusia, India, Amerika Syarikat dan lain-lain. Jadi antara bidang yang dikenal pasti terkandung dalam manuskrip tersebut termasuklah bidang agama. Memanglah bidang agama Islam memang banyak. Tetapi selain daripada bidang agama, ada juga kesusastraan, ada bidang sains dan teknologi, ada matematik, perubatan, maritim, astronomi, kenegaraan, perundang-undangan, persenjataan, sejarah, kebudayaan dan sebagainya. Banyak bidang. Kan? Sebab daripada sejak 1303 Masihi apabila batu bersurat itu dipahat, batu bersurat Terengganu dipahat, dalam batu bersurat itu mengandungi undang-undang Islam dan undang-undang adat. Jadi ini digunakan oleh pemerintah Raja Mandalika untuk menyampaikan peraturan ini kepada rakyat. Jadi ini dikatakan urusan rasmi sebab urusan kerajaan. Sebab itu saya kata, di awal pengenalan saya tadi, telah 717 tahun digunakan sebagai tulisan rasmi. Sebab batu bersurat itu rasmi. Okey, penggunaan secara rasmi. Itu undang-undang yang ada, undang-undang Islam dan adat yang ada pada abad ke-14 pada masa itu. Jadi sebab itu kita dapati selepas itu diteruskan dengan manuskrip-manuskrip Melayu yang berbagai bidang. Jadi ada bidang matematik, astronomi dan sebagainya. Sudah tentu sukar untuk kita nak katakan bahawa ia digunakan untuk agama Islam sahaja pada zaman tersebutlah. Pada zaman kegemilangan Melayu klasik. Okey. Tapi kita tengok pula situasi sekarang macam mana. Sebab orang nak lihat yang sekarang, bukan nak lihat yang dulu. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ini, penulisan ilmiah seperti ada dalam manuskrip itu sangat kurang. Yang kebanyakannya berkaitan dengan agama Islam. Dan alhamdulillah kita dapati Quran pun dah ada terjemahan Jawi yang baharu. Dulu kalau kita tengok tafsir Pimpinan Rahman tu dah lama dah menggunakan ejaan Jawi yang agak lama, mungkin ejaan Jawi Za'abar. Tapi sekarang ni sudah ada terjemahan Al-Quran dari Nashrul Quran, Yayasan Restu, dan juga ada Mushaf Al-Fariq yang diterbitkan baru-baru inilah, yang tulisan Jawinya disemak oleh Munshi Dewan Jawi sendiri. Dan alhamdulillah kita dapati untuk agama Islam tulisan Jawi ini masih digunakan. Dan kita dapati pada akhir-akhir ini semakin banyak digunakan. Tapi bagaimana untuk umum yang bukan untuk agama Islam? Okey. Kita kalau siapa ingat peristiwa pada tahun lepas di mana syarikat utusan Melayu Malaysia Berhad telah tidak beroperasi lagi. Sebelum ni ada juga kita boleh baca akhbar yang bersifat umum lah. Yang bersifat umum yang ada sisipan tulisan Jawinya, kan. Jadi dan bila utusan dah tak beroperasi lagi, tak ada lagi utusan Melayu. Walaupun secara online pun tak ada dah, kan. Jadi untuk tatapan bacaan umum dah sangat-sangat kurang, hampir-hampir tiada, kan. Jadi
Sebab itu, walaupun baru-baru ini di Singapura ada dilancarkan novel Isa Kamari yang telah dibuat transliterasi daripada Rumi ke Jawi, maknanya diterbitkan novel yang setebal 600 lebih halaman itu dalam tulisan Jawi. Jadi itu satu pengembangan yang menarik, bukan berlaku di Malaysia, berlaku di Singapura. Kan? Maknanya sekarang ni ada kesedaran dan ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali, membudayakan kembali penggunaan tulisan Jawi ini. Walaupun kita kata syarikat utusan Melayu tidak lagi beroperasi, kita dapati macam majalah pengasuh di Kelantan masih lagi ada, masih lagi beroperasi. Dah lebih 100 tahun beroperasi, masih lagi hidup, masih lagi dicetak, masih lagi dibaca. Tapi kita dapati yang ini dia majalah dan dia lebih bersifat keagamaan. Jadi kita nak sekarang ini biar ada usaha-usaha supaya bacaan-bacaan umum ditulis dalam tulisan Jawi supaya tulisan Jawi itu dapat dihidupkan kembali ataupun diteruskan. Namun begitu kita dapati walaupun tak ada bahan ilmiah tapi dia digunakan di papan tanda, di di bangunan-bangunan, di gegantung, di kain rentan dan sebagainya masih banyak lagi digunakan. Jadi tak semestinya kita lihat bahan penerbitan ilmiah, tapi kita lihat secara menyeluruh. Kan? Okay. Kajian ini mendapati bahawa terdapat perbezaan yang seimbang antara responden Islam dan bukan Islam. 73% responden Islam tulisan Jawi ini hanya digunakan untuk hal ehwal Islam. Sebaliknya 73% juga dalam kalangan responden yang bukan Islam. Dia sama-sama dia berlawan. Islam 73% tidak bersetuju. Bukan Islam 73% bersetuju bahawa tulisan Jawi ini hanya untuk hal ehwal Islam. Jadi kalau kita tengok kat situ, bila kita ambil purata jadi 50-50 lah, kan? Dia lebih kurang 50-50 kalau kita mengambil purata di antara Islam dengan bukan Islam. Jadi kalau kita tengok kat sini dia 50-50. Okey. Maknanya ada yang setuju penggunaan tulisan Jawi ini untuk hal ehwal Islam saja 50% dan yang tak bersetuju tulisan Jawi ini digunakan untuk hal ehwal Islam 50% juga. Ini seri. Seri. Okey. Kemudian kita nak tengok penggunaan tulisan Jawi di papan tanda awam. Arahan penggunaan tulisan Jawi di papan tanda telah dikeluarkan di negeri Johor 1995, ada arahan tu. Kemudian di Kelantan 2008, Melaka 2014, Terengganu 2015 dan yang terkini di Pahang. Pahang 2019. Arahan supaya menggunakan tulisan Jawi di papan tanda. Sebenarnya kalau kita tengok di Brunei dah lama dah, 1988 lagi, sebelum Malaysia lagi dah dikuatkuasakan penggunaan tulisan Jawi di papan tanda. Malah kalau kita saya pernah pergi Brunei mungkin 10 tahun ataupun berbelas tahun yang lalu, lama dah tak pergi. Bila kita tengok di lapangan terbang dia tu, lapangan terbang Bandar Seri Begawan tu, dalam bahasa Melayunya ditulis dalam tulisan Jawi. Lapangan terbang Bandar Seri Begawan ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Rumi ada juga, tapi untuk bahasa Inggeris. Itu yang menariknya. Tulisan Rumi untuk bahasa Inggeris di International Airport of Bandar Seri Begawan. Jadi dia tulis dalam Rumi untuk bahasa Inggeris, tapi untuk bahasa Melayu tulis Jawi. Jadi kita nampak situ bahawa kerajaan negara Brunei memang mempertabatkan tulisan Jawi di papan tanda. Walaupun dari segi penulisan ilmiah mungkin pun sama macam kita jugalah. Okey. Selain itu terdapat juga penggunaan tulisan Jawi di seluruh negara termasuk di premis perniagaan orang bukan Islam. Dan saya sendiri mengalami pernah
cari-cari kedai makan, tengok ada satu kedai tu banyak tulisan Jawi. Lalu masuklah kedai tu kan. Dan pekerja-pekerja ni alhamdulillah semua Islam. Tapi bila saya tanya siapa toke dia non muslim. Jadi ini nak menunjukkan bahawa yang pertama tulisan Jawi itu ada nilai komersial dia lah kan. Dan memang tapi restoran tersebut hanya menjual produk makanan halal lah, tidak ada arak, tidak ada yang lain-lain itulah. Okey. Jadi dia masih digunakan. Okey. Jadi kajian ini mendapati kira-kira 60% daripada rakyat Malaysia bersetuju tulisan Jawi sesuai digunakan di papan tanda awam. Jadi 60%. Kita tengok orang Islam, responden Islam, dia 94% setuju untuk tulisan Jawi ini digunakan di papan tanda awam. Papan tanda awam ni maknanya digunakan tempat umum lah. Okay, secara puratanya lebih kurang 60% yang bersetuju penggunaan tulisan Jawi ini di papan tanda awam. Dan yang bukan Islam pun ada 26% yang setuju. Walaupun tentu yang tak bersetuju tu lebih besar lah jumlah dia. Okey, itu isu papan tanda kan. Kemudian kita nak tengok adakah tulisan Jawi ini sesuai diajar bersama bahasa Melayu seperti mana dilakukan di universiti sekarang ni lah. Okey. Di peringkat sekolah, tulisan Jawi telah diajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu selepas laporan Razak 1956 sehingga 1970-an. Yang ini yang bila kadang-kadang kita dapati penjajah kita orang putih, orang Inggeris, orang British pun dia kata dia heran. Sebab mereka sendiri pun tak berani nak tukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi utama. Kalau kita tengok, jadi kalau kita tengok kat situ, kita menukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi selepas kita mencapai kemerdekaan. Jadi kita tak boleh salahkan penjajah. Kita kena, kalau kita rasa bersalah, kan? Kalau kita rasa bersalah, salahkan diri kita sendirilah. Kenapa selepas kita mencapai kemerdekaan kita tukar. Tetapi di sana ada sebab-sebab tertentu yang kalau kita tengok berlaku 3 kali kongres, kongres persuratan Melayu pertama, kedua dan ketiga 1952, 54 dan 56 yang akhirnya keputusan kongres itu bersetuju untuk menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi utama dengan tidak menghapuskan tulisan Jawi. Dan inilah yang diambil dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Jadi tulisan Jawi diajar bersama mata pelajaran pendidikan Islam sejak 1983 hingga kini. Di peringkat pengajian tinggi, kursus tulisan Jawi masih diajar dalam program Bahasa Melayu. Dan kajian ini mendapati 56.4% rakyat Malaysia bersetuju tulisan Jawi diajar bersama Bahasa Melayu. Okey. 56.4%. Maknanya lebih banyak yang bersetuju. Okey, secara puratanya kita mengambil kira responden yang Islam dan juga bukan Islam. Untuk bukan Islam pun ada di antara mereka 26% yang bersetuju tulisan Jawi. Maknanya bukan semua menolak, bukan semua menolak. 26% bukan Islam yang bersetuju tulisan Jawi ini diajar bersama bahasa Melayu. Jadi kalau orang Islam memanglah tak ada masalah sebab ada 87% yang bersetuju tulisan Jawi ini diajar bersama bahasa Melayu. Okey, jadi kalau kita ambil puratanya masih ramai yang ingin tulisan Jawi itu diajar, yang beranggapan bahawa tulisan Jawi itu sesuai diajar bersama mata pelajaran bahasa Melayu. Okey. Dan isu yang seterusnya ialah tulisan Jawi sebagai warisan negara. Yang ini kita nak tengok isu dari segi isu bahasa.
Okey. Dokumentasi dan tulisan Jawi telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila UNESCO telah memasukkan 4 dokumen di bawah kategori dokumen warisan dunia dari Malaysia dalam daftar memori dunia, Memory of the World Register. Itu pengiktiraf yang diberikan bukan oleh kita tetapi oleh Badan Antarabangsa UNESCO. Jadi dokumen tersebut, apa dia 4 dokumen tersebut dari Malaysia? Batu Bersurat Terengganu, Surat Sultan Kedah, kemudian Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu. Dan kesemua dokumen ini ditulis dalam tulisan Jawi. Di sini jelas menunjukkan kepada kita UNESCO sendiri mengiktiraf dokumen yang bertulisan Jawi ini sebagai daftar memori dunia. Jadi macam mana dia pilih 4 ni? Pengiktirafan ini diberikan berdasarkan kriteria pemilihan sesuatu yang berkepentingan dunia dan nilai sejagat yang luar biasa. Mana dia ada berkepentingan dunia dan ada nilai sejagat yang luar biasa, baru dia boleh daftar dalam memori dunia ini. Kajian ini mendapati 73.3% rakyat Malaysia bersetuju bahawa tulisan Jawi merupakan warisan negara. Daripada peraturan tersebut, 98.6% orang Islam bersetuju tulisan Jawi sebagai warisan negara. Yang selebih itu daripada bukan yang tak bersetuju itu hanyalah 1.4% sahaja sebagai tulisan Jawi sebagai warisan negara. Dan kita dapati yang bukan Islam pun 48.1% yang bersetuju bahawa tulisan Jawi adalah warisan negara Malaysia. Okey. Jadi maknanya sebagai warisan negara boleh katakan tak ada isu lah. Majoriti berpendapat bahawa tulisan Jawi adalah warisan negara. Kemudian kita nak lihat tajuk yang seterusnya, Jawi sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan. Adakah tulis Jawi ini tulisan bagi bahasa kebangsaan? Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dinyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dinyatakan dalam perkara 152 Fasal 1 Perbagaan Persekutuan. Okay, terima kasih Ustaz Yuzi bagi maklum balas, suara jelas. Okey. Nak kena akak sikit mikrofon, pegang sikit. Okey, tak apa. Okey, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Jelas disebut. Bahasa kebangsaan sebab nak kena baca bersama perkara 152 ni, Akta Bahasa Kebangsaan. Sebab dalam Akta Bahasa Kebangsaan nanti kita akan lihat bahawa dia sebut bahasa kebangsaan, dia tak sebut bahasa Melayu. Jadi bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan. Dalam tulisan tu saya hitamkan, ia diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Jadi yang diperuntukkan undang-undang oleh Parlimen tu akta lah, Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi disebut dalam perkara 2 dalam Akta Bahasa Kebangsaan yang menyebutkan bahawa kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam akta ini dan tertakluk kepada pelindungan yang terkandung dalam perkara 152-1 perlembagaan berhubung dengan mana-mana bahasa lain dan bahasa mana-mana kaum lain di Malaysia, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Maksud rasmi apa pula? Saya sengaja hitamkan. Apa yang dikatakan maksud rasmi pula? Jadi dia berkait antara satu sama lain. Okey. Maksud rasmi di sini, ini kita balik semula kepada perkara 152. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Fasal 6, dalam perkara ini maksud rasmi artinya apa-apa maksud kerajaan
sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Jadi dia termasuk sekali lah pihak berkuasa awam, majlis-majlis berbandara, majlis daerah, apa semua. Urusan yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri, pihak kerajaan persekutuan dan pihak berkuasa awam ini dianggap sebagai urusan rasmi. Okey. Jadi termasuklah kalau kita tengok papan-papan tanda jalan yang dibuat di peringkat kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa awam, itu semuanya urusan rasmi sebenarnya. Okey, kalau kita tengok Akta Bahasa Kebangsaan ini secara jelas menyebut bahawa tulisan Jawi ini boleh digunakan dalam mana-mana urusan rasmi bagi bahasa kebangsaan. Jadi hanya ada 2 tulisan yang boleh digunakan untuk urusan rasmi. Okey, iaitu tulisan Romi dan tulisan Jawi. Okey, jadi itu jelas. Dan hanya bahasa Melayu sahaja digunakan untuk urusan rasmi. Okey. Jadi kajian ini yang saya buat ini mendapati rakyat Malaysia yang bersetuju dan tidak bersetuju dengan kenyataan ini hampir seimbang. Jadi saya pun tak tahu kenapa, tetapi boleh jadi orang tahu bahawa tulisan Romi ini sebagai tulisan rasmi. Orang tahu tulisan Romi sebagai tulisan tulisan Romi sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan, memang orang tahulah. Cuma isunya ialah, adakah orang tahu tulisan Jawi juga diiktiraf sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan yang digunakan bagi maksud rasmi. Jadi sebab itu kadang-kadang orang keliru. Dia ingat ke tulisan Romi je. Kan? Jadi soalan ini mungkin memerangkap. Tetapi walaupun kita tengok memerangkap sekalipun, dia seimbang. Hampir 50% orang memahami bahawa tulisan Jawi adalah tulisan bagi bahasa kebangsaan yang boleh digunakan dalam urusan rasmi. Jadi itu yang saya nak tengok sejauh mana kefahaman responden tentang perkara ini. Jadi kefahaman pada saya walaupun 50%, hampir 50%, jadi kefahaman itu agak tinggi. Sebab bukan semua orang baca Akta Bahasa Kebangsaan, kan? Kemudian saya nak alih kepada isu tulisan Jawi sebagai identiti negara. Jadi tulisan Jawi ditulis pada wang kertas. Semua orang guna. Tak kira bangsa apa, tak kira agama apa, dia akan guna wang kertas yang ada tulisan Jawi. Papan tanda rasmi kerajaan. Banyak papan tanda rasmi yang ada menggunakan tulisan Jawi. Logo rasmi, logo PTPTN dan sebagainya ada tulis Jawi. Jata negara ada tulis Jawi. Cuba tengok dekat jata negara. Kepala surat rasmi, kadang-kadang nama agensi itu ditulis Romi dan Jawi, kan. Stamp, kan, ada juga stamp yang tulis Jawi dan sebagainya. Banyak bangunan-bangunan kerajaan dan pelbagai kegunaan rasmi yang lain di Malaysia. Jadi masih lagi digunakan untuk menunjukkan identiti negara. Okay. Di Brunei, tulisan Jawi bukan sahaja dicetak pada wang kertas, malah dicetak juga pada kad pengenalan. Okay. Di kad pengenalan mereka, jadi semua orang ada tulisan Jawi. Di kad pengenalan mereka, dia tulis nama negara Brunei Darussalam itu, ditulis dalam tulisan Jawi. Saya sengaja masukkan isu ini, bawa contoh Brunei dan Singapura, kerana pada saya, kalau Brunei boleh buat, Singapura boleh buat. Singapura lagi lah sebab mereka majoriti bukan Islam pun boleh buat. Saya tengok Singapura, dia mengiktiraf tulisan Jawi sebagai tulisan bagi bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi mereka. Sebenarnya sekarang ni, walaupun dari segi penggunaan je kurang, kita dapati mereka tidak ubah. Bahasa Melayu tetap adalah bahasa kebangsaan Singapura dan juga bahasa rasmi Singapura. Dan di Singapura, kad pengenalan bagi orang Islam, nama orang Islam dalam kad pengenalan itu dicetak dalam tulisan Romi dan Jawi. Dalam tulisan Romi dan Jawi. Jadi dan surat beranak pun. Okey. Jadi saya bila tengok macam tu, saya rasa kalau Singapura boleh buat, Malaysia kita
yang majoritinya penduduk Islam, yang agama persekutuannya agama Islam, saya rasa lagilah tak ada masalah untuk mengeja nama-nama Islam ini dalam tulisan Jawi di bawah tulisan Rumi. Dalam kad penanda sebagai identiti negara. Identiti kita lah. Identiti kita. Sebab apa? Kalau kita nak eja Rumi, kalau eja Muhammad tu saya ingat kalau kita kumpulkan di seluruh dunia nama Muhammad itu saya rasa ada lebih 100 jenis ejaan. Dekat Turki dia tak kata Muhammad, Mehmet. Dia eja kalau dia eja Arab Muhammad juga. Tapi dia sebut Mehmet. Eja Ruminya Mehmet. Kita pun ada Muhammad, MOHD, MHD dan sebagainya. Banyak kan. Tapi kalau kita eja Jawi, Mim Hamim dah aja. Satu je. Dan bacaannya pun lebih tepat. Makna pun lebih tepat. Jadi pada saya, kalau Singapura boleh buat, kenapa kita tak boleh buat kan? Itu pandangan lah kan. Jadi kajian ini mendapati 56 rakyat Malaysia bersetuju bahawa tulisan Jawi ada identiti negara. Maknanya lebih ramai yang bersetuju. Kalau kita dapati dari kalangan responden orang Islam, 95% bersetuju bahawa tulisan Jawi ini identiti negara. Okey. Tulisan Jawi sebagai syiar Islam. Ini isu agama pula. Sebelum ni kita tengok isu bahasa. Isu bahasa. Ini isu agama. Tulisan Jawi sebagai syiar Islam. Jadi memang tidak dinafikan tulisan Jawi banyak digunakan di masjid dan lain-lain bentuk tempat ibadat, di surau, di musalla dan sebagainya. Dan tempat pengajian orang Islam, madrasah-madrasah, pondok-pondok, ma'had tahfiz dan sebagainya yang menunjukkan syiar Islam. Jadi sebab premis Islam, dia menggambarkan syiar Islam lah. Tapi terdapat juga tulisan Jawi di premis orang bukan Islam, di kedai-kedai, di restoran mereka kan, di syarikat-syarikat mereka. Banyak kita dapati masih lagi ada yang menggunakan tulisan Jawi. Jadi kajian ini mendapati 76 rakyat Malaysia bersetuju tulisan Jawi sebagai syiar Islam. Tinggi ni. Jadi dia seolah-olah isu agama kan, bukan isu bahasa. Di kalangan, kalau kita tengok di kalangan responden Islam, 86% yang setuju bahawa tulisan Jawi ini syiar Islam. Jadi tadi dia kata tulisan Jawi ini untuk bahasa Melayu kan. Tapi bila kita tanya adakah tulisan Jawi ini sesuai dianggap sebagai lambang agama Islam di Malaysia? Jadi mereka bersetuju. Hampir 86%. Bahkan orang bukan Islam pun dia bersetuju. Orang Islam lagi tinggi peratus bersetujunya. 85.7. Orang bukan Islam 66.3 yang bersetuju. Jadi purata kita ambil 76% yang bersetuju tulisan Jawi ini sebagai syiar Islam. Jadi kalau kita tengok tadi dia kontra antara Islam bukan Islam. Tapi yang ni bila sebut syiar Islam ni mereka bersatu pula. Islam bukan Islam dia setuju bahawa tulisan Jawi ini sebagai syiar Islam. Yang terakhir sekali soalan saya adalah berkenaan penggunaan tulisan Jawi untuk makanan tidak halal. Bolehkah dia mengiklankan, diletakkan pada bungkusan makanan dia tulisan Jawi, tapi dalam tu tidak halal? Macam mana? Okay, kalau kita tengok di Brunei, baru ni ada kawan saya cerita, dia pergi Brunei, dia masuk sebuah restoran tu, tulisan Jawi, biasalah tulisan Jawi kan, restoran. Lepas dia tengok ada tulisan Jawi tu, dia pun masuk, dia pergi dekat tulisan Jawi tu, dia baca, dia tulis apa? Nasib baik dia pandai baca Jawi. Rupanya dia tulis apa? Makanan tidak halal. Di Brunei. Kan? Saya rasa kat Malaysia tak sampai tahap tu lagi. Bila kita menganggap tulisan Jawi ni isu bahasa, semata-mata itulah akan jadi. Mungkin di Brunei sebab dia dah lama melaksanakan arahan untuk menulis tulisan Jawi di papan tanda ni sejak 1988. Ada puluhan tahun. Mungkin rakyat mereka dah faham, dah sebati. Tapi bagaimana dengan pelancong dari Malaysia? Kan?
Yang rata-rata beranggapan kalau ada tulisan Jawi itu Islam lah, kan? Okey. Okay, terima kasih Jelajah Ilmu Benak Insani atas maklum balas yang diberikan. Ya, memang dalam khutbah-khutbah pun kita ada pilihan lah. Kalau di Selangor, dia ada dalam tulisan Jawi, ada tulisan Rumi dan ada bahasa Inggeris pun. Kan? Sijil nikah, kan? Sijil nikah ada tulisan Jawi, kan? Okey, adakah sistem ejaan Jawi baku? Sistem ejaan Jawi baku ialah sistem ejaan Jawi yang diterbitkan ataupun diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lah kalau di Indonesia. Dan tulisan Jawi yang baku ini bukan sahaja digunakan di Indonesia, malah digunakan juga di Brunei dan juga di Singapura, dan malah baru-baru ini di Selatan Thai pun dah mula menggunakan sistem ejaan kita, sistem ejaan Malaysia. Cuma baku di sini bukan maksudnya baku tak boleh berubah. Baku ni maknanya seragam. Maknanya seragam pada satu masa. Dan dia tertakluk kepada penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kalau kita dapati kadang-kadang ada suatu ejaan tu mungkin sesuai pada waktu itu dan sekarang ni tidak lagi sesuai. Pun boleh berlaku seperti itu. Okey? Tapi itu kena buka bincang lain masa lah, kan. InsyaAllah kalau ada platform yang lain mungkin kita boleh bincangkan. Tapi ini kita fokus pada tajuk kita lah. Okey, untuk penggunaan tulisan Jawi untuk makanan tidak halal ni, kita dapati rakyat Malaysia dia bantah. Rakyat Malaysia bantah, terutama orang Islam, kan, agamawan. Dia tak setuju kalau makanan halal, makanan tidak halal ditulis dalam tulisan Jawi. Okey. Kalau kita baca dekat surat khabar banyak bantahan-bantahan. Okey. Kajian ini mendapati 79.6% rakyat Malaysia tidak bersetuju tulisan Jawi digunakan untuk mengiklankan makanan yang tidak halal, dengan peratusan responden yang bukan Islam lebih tinggi. Peratusan itu yang kita peliknya. Orang Islam, orang bukan Islam, sepatutnya mereka lebih sepatutnya mereka setujulah, kan. Mereka setuju sebab dia ada commercial value kat situ, ada nilai komersial, kan. Sebab dia boleh menarik orang Islam dan bukan Islam untuk membeli. Tetapi kajian ini menunjukkan bahawa orang bukan Islam sendiri pun peratusan tak setuju dia lebih tinggi daripada responden Islam. Okey, jadi maksudnya berdasarkan kajian ini, pada saya kerajaan dah boleh melaksanakan arahan ini supaya tidak dibenarkan produk-produk yang tidak halal untuk dicetak tulisan Jawi pada bungkusannya, atau apa-apa bentuk promosi ataupun apa-apa bentuk iklan dalam tulisan Jawi bagi makanan ataupun produk yang tidak halal ini. Jadi dah boleh mungkin boleh keluarkan arahan supaya tidak membenarkan. Jadi sebab apa? Sebab peratusan orang bukan Islam yang bersetuju tidak bersetuju untuk menggunakan tulisan Jawi pada makanan tidak halal ni lagi tinggi. Dia lagi tak setuju sebenarnya. Dia tak nak pun makanan tidak halal tu ditulis dalam tulisan Jawi. Okey. Jadi tak ada masalah untuk kita melaksanakan satu arahan untuk tidak membenarkan tulisan Jawi pada makanan yang tidak halal. Okey. Jadi apa kesimpulan dia? Ke 10 item tadi, perkara yang soalan yang ditanya dalam soal sidik ringkas tu, saya dah bincangkan satu persatu, 5 isu agama, 5 isu bahasa. Jadi agak-agak siapa menang. Okey. Jadi bila kita ambil berdasarkan isu agama, isu bahasa tadi, berdasarkan soal sidik tu, didapati 51% sahaja yang cenderung kepada isu bahasa.
Manakala selebihnya cenderung kepada isu agama. Maknanya 49% daripada responden itu campur Melayu Islam, campur Islam bukan Islam, yang cenderung kepada isu agama. Jadi bila orang anggap isu Jawi ni isu agama, kita tidak boleh nafikan 100%. Tak boleh nafikan. Dia ada juga di sana elemen-elemen ataupun unsur-unsur agama di dalam adan tulisan Jawi berdasarkan kaji selidik ini. Okey. Nah, soalan dua yang terakhir itu, adakah dianggap tulisan Jawi dianggap sebagai syiar Islam? Kedua-duanya majoriti Islam bukan Islam, kedua-dua golongan ini bersetuju bahawa tulisan Jawi ini melambangkan syiar Islam. Jadi dia isu agama. Kan? Begitu juga untuk menggunakan tulisan Jawi pada makanan yang tidak halal, produk tidak halal, kedua-dua golongan ini, golongan Islam dan juga golongan bukan Islam, kedua-dua peratus tidak setujunya tinggi. Okey, jadi itu pun termasuk dalam isu agama. Walau bagaimanapun, kita dapati kalau kita berdasarkan fakta-fakta yang kita sebutkan tadi, secara keseluruhannya, saya sendiri sebagai pengkaji, sebab dia jawapan responden dia tak semestinya tepat. Dia berdasarkan persepsi dia, pengetahuan yang dia ada. Kalau dia tak pernah baca Akta Bahasa Kebangsaan, dia tak tahu bahawa tulisan Jawi juga merupakan tulisan bagi bahasa kebangsaan yang digunakan bagi maksud rasmi. Jadi kita kena berlapik dengan fakta-fakta yang sedia ada. Bukan kita bergantung kepada pandangan yang diberikan oleh responden semata-mata. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat sebelum ini, bahawa dia ada pro dan kontranya lah. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan, berdasarkan kaji selidik juga, cenderung untuk mengatakan bahawa isu tulisan Jawi ini lebih dekat, walaupun bukan kita kata bukan 100%, tetapi lebih dekat kepada isu bahasa. Jadi walaupun perbezaannya agak kecil, tetapi apabila kita semak balik fakta-fakta yang ada, realiti yang berada yang ada di negara kita ini, kita dapati bahawa dia lebih dekat kepada isu bahasa. Jadi itulah yang saya rasa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar dan penonton-penonton dalam FB Live kita pada petang ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Cuma itulah kesimpulan saya. Akhir lagi saya tegaskan lagi sekali, isu tulisan Jawi ini sebenarnya lebih dekat kepada isu bahasa berbanding dengan isu agama, yang secara kita nak nafikan 100% ada isu agama di situ pun tak boleh juga, sebab ada soalan yang yang dijawab oleh responden yang mereka bersepakat, macam syiar Islam, macam makanan tidak halal itu, mereka bersepakat bahawa itu adalah secara mudahnya kita kata itu adalah isu agama. Kan? Maknanya dia sebagai syiar Islam, dia tak sesuai untuk makanan yang tidak halal. Jadi itu kedua-dua itu isu agama. Kita tak boleh nak kata dia isu bahasa. Jadi nak tak nak, walaupun saya berpendirian bahawa dia lebih dekat kepada isu bahasa, tetapi dia ada juga unsur-unsur agama dekat situ yang memang kita tidak boleh nak nafikan. Saya berhenti setakat ini saja. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada para pendengar dan para penonton FB Live pada petang ini. Dan
bolehlah apa kalau kongsikan ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat jika ada. Dan saya mohon maaf di atas kekurangan dan ada salah silap, tersilap cakap dan sebagainya. Kalau ada pandangan-pandangan, komen-komen, boleh komen di FB saya untuk kita kongsi ilmu bersamalah, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.